Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Magdalene Sambai Anak Kendawang, nombor matrik 259919. Hari ini saya membentangkan laporan temu bual yang telah saya jalankan, iaitu temu bual berkaitan pengalaman komunikasi antara budaya seorang pekerja asing, iaitu Puan Suryanti Apendijaya yang berasal dari Indonesia. Temu bual ini dijalankan di rumah majikan beliau di nombor 4, Lorong 2, Jalan Abang Amin, Bintangol. Objektif pembentangan ini dijalankan adalah yang pertama, untuk menerangkan latar belakang orang yang ditemuduga. Kedua, untuk membincangkan budaya adat istiadat perkahwinan kaum Banjar. Ketiga, membincangkan teori nilai dimensi dan teori budaya high contact, low contact dan culture shock yang diaplikasikan untuk memahami dan menerangkan budaya suku kaum Banjar dengan lebih baik. Dan akhirnya adalah membincangkan persamaan dan perbezaan budaya kaum Banjar dan kaum Iban yang terdapat di Sarawak, Malaysia. Berikut merupakan latar belakang Puan Suryanti Apendijaya. Beliau berumur 38 tahun, kaumnya kaum Banjar Kuala, lahir pada 12 Jun 1984 di Hospital of Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Negara asalnya adalah Indonesia, beragama Islam dan belum berkahwin. Beliau merupakan anak kedua daripada dua orang adik-beradik. Tahap pendidikannya adalah sekolah menengah atas. Tempat bersekolah di SMA Negeri 3 Banjarbaru. Kampung halamannya adalah di Banjarbaru City, Indonesia. Tarikh masuk ke Malaysia adalah pada tahun 2014. Di Malaysia, beliau bekerja sebagai seorang pembantu rumah di Bintangol. Dan berikut merupakan emailnya suryantiapendijaya@gmail.com. Seterusnya, kita akan membincangkan adat istiadat perkahwinan suku Banjar Kalimantan Selatan Indonesia. Pertama, adat Basar Sulah. Adat ini adalah upacara menyelidiki yang dijalankan oleh keluarga pihak lelaki untuk mengetahui asal-usul atau keturunan, kemampuan keluarga, agama dan kecantikan seorang gadis yang ingin dipinang. Pihak lelaki perlu mencari tatuha kampung untuk melakukan penyelidikan. Tatuha kampung adalah seorang yang berpengaruh dan sangat dipercayai dalam menentukan jodoh. Adat ini wajib dilaksanakan bagi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, rahmah dan mawadah. Jika ianya tidak dilaksanakan, mereka akan dipulaukan kerana dianggap pembawa bencana. Kedua, adat Badatang Bapara. Adat ini adalah upacara meminang atau melamar yang dilakukan oleh pihak lelaki. Semasa upacara adat ini, wakil pihak lelaki yang mendatangi rumah pihak perempuan perlu menyatakan hasrat kedatangan mereka melalui pantun atau secara berkias. Pihak perempuan kemudiannya diberikan masa 3 hari untuk bermusyawarah. Ketiga, adat Bapayun atau Bapatut Jujuran. Adat ini adalah upacara penentuan kepada keputusan lamaran yang telah dibuat. Jika pihak perempuan setuju, jujuran akan ditentukan. Jumlah jujuran adalah ditentukan berdasarkan status sosial orang tua, tahap pendidikan, pekerjaan, kecantikan pihak perempuan. Jujuran adalah satu pemberian yang wajib diberikan oleh pihak lelaki kepada calon isteri. Keempat, adat Ma'ata Jujuran. Adat ini adalah upacara menghantar hantaran untuk menikahi calon isteri. Proses ini dilakukan dengan menghantar rombongan ke rumah pihak perempuan. Setelah adat ini dilaksanakan, kedua-dua belah pihak telah sah bertunang atau balarangan. Kelima, akad nikah. Akad nikah merupakan upacara yang dilakukan selaras dengan hukum syarak dalam ajaran agama Islam. Keenam, adat Bapinggit.
Adat ini adalah upacara yang dilakukan untuk merawat tubuh pengantin dengan bermacam-macam ramuan tradisional. Dalam proses ini, kedua badan mempelai akan dilumurkan dengan cengkaruk atau mani wap untuk menghilangkan bau badan dan menjaga kesihatan. Ketujuh, adat bapacar. Adat ini adalah upacara untuk berinai. Bapacar dianggap sebagai satu ciri khas bagi pasangan yang baru bernikah atau pengantin baru. Kelapan, adat badudus atau bapapai. Adat ini adalah upacara untuk memandikan kedua pengantin. Acara ini hanya dijalankan untuk orang yang menikah kali pertama atau sekali seumur hidup. Kesembilan adalah adat bataman. Adat ini pula adalah upacara khatam Quran. Kedua-dua pengantin akan membaca surat Ad-Duha sampai surat Al-Nas dan diakhiri dengan bacaan doa yang dipimpin oleh ulama. Kesepuluh, adat mengarak pengantin. Adat ini adalah upacara mengarak pengantin menuju ke pelamin yang diiringi dengan persembahan sinonim hadrah dan kuda kepang. Terakhir adalah adat badat bersanding atau batatai, di mana kedua pihak pengantin akan duduk bersanding di balai warti terlebih dahulu sebelum diiringi ke dalam rumah. Di dalam rumah, keduanya akan bersanding di atas kereta kencana. Di sini, kedua pengantin akan melakukan upacara bersuap-suapan dengan nasi hadap-hadap dan nasi pada patan. Teori dimensi nilai. Empat dimensi nilai yang dikemukakan oleh Gerd Hofstede adalah individualism atau kolektisme, power distance, uncertainty avoidance, and masculinity or femininity. Berdasarkan teori ini, budaya masyarakat suku Banjar memegang nilai kolektisme. Mereka menekankan kepentingan kelompok kaum lebih dari kepentingan diri sendiri. Misalnya, sesetengah kelompok suku ini tidak membenarkan individu dalam suku mereka berkahwin dengan orang yang berlainan suku kerana percaya ianya akan membawa ancaman kepada mereka. Masyarakat Banjar juga didapati mengamalkan budaya high power instant. Mereka sangat menekankan status sosial, pengaruh dan kuasa. Hal ini terbukti daripada pembahagian jumlah jujuran yang tidak sama, di mana perempuan yang berasal dari keluarga kaya akan menerima jujuran yang lebih banyak daripada perempuan dari keluarga miskin. Selain itu, masyarakat ini juga mempunyai kecenderungan untuk kepada high uncertainty avoidance. Hal ini kerana apabila dilihat dari segi melangsungkan perkahwinan saja, banyak peraturan-peraturan yang wajib diikuti. Misalnya, bagi pasangan yang tidak melakukan adat bahasa sulah akan dipulaukan kerana dianggap pembawa bencana. Masyarakat ini juga mengamalkan budaya maskulin. Kaum lelaki mempunyai peranan yang penting dalam masyarakat. Misalnya, dalam kehidupan rumah tangga, lelaki memainkan peranan sebagai ketua keluarga. Oleh itu, lelaki diberikan kuasa untuk memilih calon isteri mengikut keinginannya. Mereka diberi hak untuk memilih gadis yang mulia akhlaknya, baik keturunannya, cantik rupa parasnya dan tinggi amalan agamanya. Teori budaya high context dan low context. Menurut teori Edward T. Hall, masyarakat yang banyak berkomunikasi secara bukan lisan iaitu menggunakan pengulangan perkataan, kesenyapan, nada suara, gerak tangan dan kepala mengamalkan budaya high context. Manakala masyarakat yang sering berkomunikasi secara lisan dengan melibatkan pertuturan pula mengamalkan budaya low context. Berdasarkan penelitian terhadap adat istiadat perkahwinan suku Banjar, masyarakat Banjar mengamalkan budaya low context. Hal ini kerana mereka sangat mengutamakan nilai kesopanan dalam etika dan budaya. Bersopan santun dalam berbahasa akan dipandang tinggi dalam masyarakat mereka.
Mereka juga cenderung berkomunikasi menggunakan sindiran, lemah lembut, bahasa yang halus dan bahasa kiasan. Komunikasi secara berlapik ini diguna pakai bagi menjaga kepentingan kelompok dan perasaan individu. Apabila dilihat berdasarkan proses adat berdatang bapara dalam adat istiadat perkahwinan mereka, dapat dilihat bahawa suku ini sentiasa mengutamakan emosi, rasional, kiasan dan hubungan yang harmoni. Teori culture shock. Culture shock adalah teori yang dikemukakan oleh Clever Overt. Berdasarkan pengalaman yang telah dikongsikan oleh Puan Suryanti Apendijaya, beliau didapati mengalami culture shock. 4 model culture shock yang telah dikemukakan ialah optimistik, masalah kultural, pemulihan dan penyesuaian. Dalam fasa optimistik, Puan Suryanti Apendijaya didapati sangat gembira dapat mencari rezeki dan berharap dapat pengalaman baru serta berekspektasi untuk mengenali budaya dan kenalan baru. Kemudiannya, beliau mengalami masalah kultural. Semasa mula-mula datang ke Malaysia, beliau lebih banyak mendiamkan diri dan kurang bergaul dengan orang di sekelilingnya. Hal ini kerana beliau menghadapi masalah bahasa, kesalahpahaman, kekecewaan, ketidakpuasan, takut berada di tempat asing dan berasa tidak selesa dengan budaya yang berlainan. Setelah itu, beliau menghadapi fasa pemulihan dengan mula menerima perubahan secara bertahap dan mula berinteraksi dengan orang baru yang dikenalinya. Akhir sekali, beliau mengalami fasa penyelesaian di mana beliau mula berfikiran positif dan terbuka. Proses penyesuaian ini memerlukan beliau untuk mengadaptasi. Setelah lama menetap di Malaysia, beliau mula menyesuaikan diri dengan menerima, memahami dan menghormati budaya orang lain. Semua ini dilakukan melalui proses komunikasi, berinteraksi dan pemerhatian. Persamaan dan perbezaan budaya kaum Banjar dan kaum Iban. Dari aspek agama, kaum Banjar beragama Islam sahaja. Kaum Iban bebas memilih agama mengikut kehendak hati, seperti kepercayaan nenek moyang Kristian dan Islam. Dari segi bahasa, kaum Banjar berbahasa Proto-Melaik yang mengandungi bahasa Melayu, Jawa dan Dayak. Manakala kaum Iban mempunyai bahasanya sendiri iaitu bahasa Iban atau dikenali sebagai bahasa Dayak. Dari segi adat resam dan amalan cara hidup pula, kaum Banjar dan kaum Iban mempunyai banyak persamaan iaitu banyak kepercayaan, pantang larang dan hukum adat yang diwarisi turun-temurun yang perlu dipatuhi. Amalan cara hidup mereka pula berlandaskan ajaran agama yang dianuti masing-masing. Hukum adat, pantang larang, tolak ansur dan berteraskan perhubungan persaudaraan yang erat. Dalam aspek tingkah laku, kaum Banjar sangat mengutamakan kesopanan, kesusilaan dan lemah lembut, manakala kaum Iban mengutamakan kesopanan, kesusilaan dan keberanian. Dalam aspek kesenian, kaum Banjar mempunyai seni berpantun, bergendang, tarian, ukiran dan permainan tradisional. Manakala kaum Iban mempunyai seni, ngajat, bertenun, ukiran, berpantun, ngayam, bersilat, bertabuh dan menganyam dan permainan tradisional. Kesimpulannya,
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, masyarakat suku Banyar didapati mengamalkan nilai kolektisme, high power instinct, high uncertainty avoidance dan masculinity. Di samping mengamalkan budaya high context. Melalui pengkongsian pengalaman komunikasi antara budaya oleh Puan Suryanti Apenijaya, beliau didapati mengalami culture shock seperti tekanan, kesalahfahaman, kebingungan, kecemasan, konflik dan ketidakberdayaan disebabkan pemikiran dan kelakuan beliau adalah berdasarkan ajaran dan pemahaman yang telah sebati dengan dirinya.